Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan berkongsi lagi berkaitan dengan tajuk sejarah tingkatan 4, tajuk bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita untuk siri yang keempat. Jom kita belajar sejarah dengan Cikgu Ida. Terdapat dua subtajuk yang akan cikgu bincangkan pada hari ini, ialah perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun, dan tajuk yang kedua, perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Terdapat dua standard pembelajaran yang akan cikgu harapkan pelajar dapat menghuraikan perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Kedua, pelajar dapat menghubungkaitkan perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dengan pendudukan Jepun. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun terdiri daripada 7 tajuk, iaitu bermula dengan perjuangan rakyat dalam Regimen Askar Melayu, Benteng Pertahanan Tanah Air. Diikuti yang kedua ialah penentangan oleh MPAJA. Ketiga, kerjasama MPAJA dan FOS 136. Keempat, kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Kelima, pasukan FOS 136. Keenam, penentangan secara individu. Dan perjuangan yang terakhir ialah gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Kita lihat satu persatu. Perjuangan oleh Regimen Askar Melayu, Benteng Pertahanan Tanah Air, terdiri daripada 3 tokoh utama, iaitu Lieutenant Adnan Saidi, pentempuran di Bukit Candu, Singapura, Lieutenant Ibrahim Aladita, MC, dan Korporal Yaakob Bidin. Kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Regimen Askar Melayu sebagai benteng pertahanan tanah air. Regimen Askar Melayu bersama dengan tentera British menentang pendaratan tentera Jepun di Kelantan. Contohnya Lieutenant General A.E. Percival, Panglima Pemerintahan Tentera British di Tanah Melayu, menyifatkan semangat tokoh-tokoh Regimen Askar Melayu adalah semangat juang yang menjadi inspirasi kepada generasi akan datang. Penentangan yang kedua ialah penentangan MPAJA oleh orang Cina. Orang Cina mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Malaya, PKM, bagi mengelakkan mereka diseksa dan dibunuh. MPAJA merupakan pasukan sukarela yang dilatih oleh British untuk menentang Jepun. Seramai 165 orang anggota PKM diberi latihan di Sekolah Latihan Khas Singapura dan membentuk pasukan gerila di Tanah Melayu. Perjuangan seterusnya ialah kerjasama MPAJA dan FOS 136. Kedua-duanya mewakili tentera British mengadakan perjanjian kerjasama melawan tentera Jepun. MPAJA mendapat bantuan senjata, ubat-ubatan, keuangan dan latihan ketenteraan daripada tentera British. Perjuangan yang keempat ialah kerjasama antara Parti Kuomintang dan MPAJA. Terdapat gerila Cina yang dikuasai oleh Parti Kuomintang menentang Jepun. Mereka menubuhkan tentera Bintang 1. Seterusnya, yang kelima ialah pasukan FOS 136. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1943 dengan mendapat latihan di India dan Sri Lanka, membentuk pasukan gerila anti-Jepun.
menentang Jepun dengan mengumpul maklumat, melakukan sabotaj, menyebarkan propaganda dan membuat persiapan untuk British melancarkan Operasi Zipper 1945. Contoh anggotanya ialah Major Tengku Muhammad Mahyidin, Lieutenant Tunku Yusof Tunku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail dan Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa. Contoh pasukan FOS yang wujud di Ulu Perak ialah dikenali sebagai Askar Melayu Setia, FOS 136 di Negeri Pahang dikenali sebagai Wataniah Pahang dan FOS 136 Kedah dikenali sebagai Gerila Melayu Kedah. Seterusnya, kita lihat pula perjuangan secara individu oleh dua tokoh iaitu Gulchand Singh. Nama samarannya ialah Lion of Malaya. Caranya ialah menyebarkan risalah dan propaganda. Berjaya menghadiri sidang akhbar tentera Jepun dengan menyamar sebagai wartawan dan mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Ditangkap oleh Kempeitai dan berjaya melarikan diri ke Burma. Seterusnya, tokoh yang kedua ialah Sibyl Katigasu. Dikenali juga Sibyl Medan Delhi yang merupakan seorang jururawat. Suaminya Dr. Abdon Clementi Katigasu mempunyai klinik di Ipoh, Perak. Membekalkan ubat-ubatan dan perkhidmatan perubatan kepada gerila anti-Jepun serta berkongsi maklumat daripada siaran radio British. Pasangan ini kemudiannya ditangkap dan disiksa sehingga suaminya meninggal dunia. Sibyl akhirnya dibebaskan oleh British apabila tentera Jepun menyerah kalah. Dianugerahi pingat King George di Istana Buckingham oleh Raja George. Seterusnya, kita lihat pula perjuangan rakyat menentang Jepun yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Pertama, melibatkan operasi yang dikenali sebagai Operasi Semut. Siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas Z Australia dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia SRD untuk mengumpul risikan dan melatih orang tempatan melancarkan perang gerila melawan Jepun. Anggotanya terdiri daripada tentera Australia, Britain dan New Zealand. Gerila semut terdiri daripada orang Kayan, Kenyah, Kelabit dan Murut. Seterusnya, perjuangan juga dilakukan di negeri Sarawak dan Sabah yang dikenali sebagai pemberontakan Jalsatan oleh tokoh yang bernama Albert Cook. Dikenali juga sebagai pemberontakan Double Tush yang diketuai oleh Albert Cook ataupun gerila Kinabalu. Melancarkan serangan pejabat pentadbiran, balai polis, kemudahan tentera di Raja Jepun serta membunuh tentera Jepun di Jalsatan, Kota Belud, Menggatal dan Tuaran. Albert Cook menyerah diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas daripada tentera Jepun terhadap orang awam. Akhirnya, beliau dan 175 orang dihukum bunuh dan 131 orang dipenjarakan di Labuan. Datuk Mustafa Datuk Harun juga adalah ketua gerila anti-Jepun. Tajuk seterusnya yang akan cikgu kongsi ialah tajuk 3.8, Perkembangan Gerakan Nasionalisme Tempatan dan Pendudukan Jepun. Terdapat 3 tajuk utama. Pertama, perkembangan semangat anti-penjajah. Kedua, perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Dan yang ketiga, kesedaran politik di Sarawak dan Sabah. Satu persatu. Yang pertama ialah perkembangan semangat anti-penjajah.
Slogan Asia untuk Asia dan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya menekankan kebebasan negara Asia, menentukan kemajuan dan meningkatkan persaudaraan sejagat. Ianya selari dengan perjuangan KMM, iaitu Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda bekerjasama dengan Jepun dan berharap Jepun dapat memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Kejayaan Jepun menyedarkan orang Asia mampu mengalahkan orang Eropah yang dianggap kuasa besar. Seterusnya, lihat pula perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Jepun membebaskan ahli Kesatuan Melayu Muda yang dipenjarakan oleh British. Tentera Jepun membubarkan KMM kerana pemimpinnya menuntut kemerdekaan. Jepun enggan memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. KMM menyertai gerakan bawah tanah menentang Jepun dan pada masa yang sama bekerjasama dengan Jepun, seperti Gyugan atau pembela tanah air dan Gyutai iaitu pasukan membantu pertahanan pesisiran pantai dan menjaga ketenteraman awam. Terusnya, perjuangan ini iaitu pemimpin KMM telah menubuhkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung dipanggil KRIS untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu dan Indonesia melalui semangat Asia untuk Asia. Walau bagaimanapun, gerakan ini tidak berjaya dilaksanakan kerana tentera Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945 kerana pengeboman bandar Hiroshima dan Nagasaki. KRIS diteruskan selepas pendudukan Jepun melalui penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Malaya ataupun PKMM. Ialah kesedaran politik di Sarawak dan Sabah. Penduduk Sarawak yang dikawal melalui gabungan Persatuan Cina dikenali sebagai Kakyo Kokukai. Kekurangan pegawai Jepun menyebabkan orang Melayu dan Iban diberi jawatan dan kuasa yang tinggi sebagai pegawai daerah. Situasi ini menjadikan pribumi Sarawak lebih yakin untuk berkerajaan sendiri selepas Perang Dunia Kedua. Terdapat pertubuhan ditubuhkan iaitu Parti Kebangsaan Melayu Labuan oleh Tengku Nordin dan Parti Kebangsaan Melayu Tawau oleh orang kaya-kaya Abu Bakar. Secara rumusan, perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun merupakan tindak balas terhadap kekejaman dan kesengsaraan yang dihadapi semasa pentadbiran tentera Jepun. Penentangan ini melibatkan semua kaum di negara kita melalui operasi termasuklah orang perseorangan. Kepentingan menentang pencerobohan kuasa asing membawa kerjasama dalam gerakan anti-Jepun yang melewati batas bangsa dan ideologi politik. Sebelum berakhir, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk pelajar mengulang kaji tajuk 3.7 dan 3.8. Sebelum berundur, cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih kepada semua pelajar yang menonton channel Sejarah Cikgu Ida. Jangan lupa menekan butang subscribe, like, komen and share channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.